Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah kepada semua yang hadir waktu ini, Syafina, Fatimah Syamsuddin, sahabat saya Anwar, Suzanial, Ummu Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Syamsuddin, Nisan Hasanah dan Syahrum Syari, semua yang hadir malam ni ya. Ummu Aisyah, top fan kita, Sal Ahmad, Ustaz Fairul Hamid, Barakallahu fiik ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah Wahidah, Fazalah Khamis, top fan kita, Farah Wahidah, Muhammad Adan, Muhammad Ali, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi kita lihat pada malam ni adalah ayat ke-45 hingga seterusnya, iaitu firman Allah SWT. Bagi yang memiliki tafsir Ibn Kathir, boleh lihat jilid yang ke-7, muka surat 31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Sadaqallahul Azim. Ahlan salam, Kertina Sidik, Nurilis, Saidah Saleh, Ustaz Syafiq Murad. Moga Allah beri pada Ustaz kekuatan. Sahabat kita, orang yang penting dalam kuliah kita ni, Ustaz Syafiq Murad, mengalami ujian dalam hidup beliau ya. Mudah-mudahan Allah meringankan. Kita doakan untuk Ustaz Syafiq Murad, untuk isterinya khususnya, supaya diberi kesihatan oleh Allah SWT, selamat untuk melahirkan anak keempat mereka. Tuan-tuan yang mulia sekalian ya, Nurma Muhammad, Rozia Khalid, Zawi Ghazali, siapa yang ada hajat, mungkin kalangan kita ni ada yang mustajab doanya, marilah jangan lupa kita mendoakan Ustaz Syafiq Murad yang banyak jasa kepada liqa kita, pertemuan ilmiah kita di alam Facebook ni sejak daripada awal PKP yang lalu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita lihat terjemahan yang ada di tangan saya merupakan tafsir Ibn Kathir jilid ke-7 ni, muka surat 31. Dan sungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Thamud, saudara mereka Saleh, yang berseru beribadahlah kepada Allah, tapi tiba-tiba mereka jadi dua golongan yang bermusuhan. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang bersertamu. Saleh berkata, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tapi kamu yang sedang diuji. Dan adalah di kota itu 9 orang lelaki yang berbuat kerosakan di muka bumi, dan mereka tidak buat kebaikan. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahawa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya pada malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahawa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Dan mereka pun merencanakan makar dengan bersungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula sedang mereka tidak menyedari. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu
maka sungguhnya kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya, dan itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa kepada Allah SWT. Ini adalah kisah berikutnya daripada surah An-Naml, surah Semut. Kisah yang lalu saya telah bentang kepada tuan-tuan, kisah tentang Balqis, kisah tentang seruan dakwah oleh Sulaiman AS, kisah tentang qala ladzi indahu ilmun kitab, sama ada Nabi Khidir itu ataupun As-Saif bin Barqiyah ataupun Jibril ataupun Nabi Sulaiman sendiri, telah saya huraikan panjang lebar semalam dari tafsir Ibn Jarir Tabari sebagai contohnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, apa tujuan kisah-kisah Al-Quran ini dibawa datang kepada kita? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah menyatakan kami menceritakan kepada kamu cerita yang paling baik. Nurhanim ya, Nuria, Muhammad Ashraf, top fan kita, Ayu, Akmal Hakim. Allah bawakan cerita dalam Quran bukan kebetulan. Setiap peristiwa yang berlaku dalam hidup kita sebenarnya adalah refleksi yang digambarkan dalam Quran, kisah yang berulang-ulang. Sebagaimana dalam ayat yang lalu cerita tentang Nabi Sulaiman, bukan setakat Nabi Sulaiman itu, dan kita perlu ingat, perlu tahu Balqis happy ending berlaku kat situ seperti digambarkan oleh para ulama tafsir, bahawa akhirnya halau sahlan Yat Qasim dari Singapura. Mudah-mudahan orang Singapura semua sihat, selamat daripada penyakit yang berlaku sekarang. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Contohnya doa yang telah kita pelajari dulu kan, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyil asqam. Ya Allah, selamatkan kami penyakit kusta, penyakit sopak, penyakit gila, dan juga apa juga penyakit kronik. Mudah-mudahan kita di Malaysia dan juga di Singapura, dan saya difahamkan ada juga sahabat-sahabat kita dari Brunei, mudah-mudahan diberi kesihatan oleh Allah SWT selalu. Jadi dalam kisah dikemukakan oleh Quran, kisah ini bukan kebetulan. Kisah ini mengandungi pengajaran bahawa sekurang-kurangnya kita memahami dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang mencorakkan pemerintahannya dengan keridaan, mencari keridaan Allah sebagai keutamaan faksi. Dan kalau ada sesiapa yang berkata bahawa nak jadi kaya, kalau jadi kaya, jadi pemimpin memang susah, nak baik, betul ke kata-kata ni tuan-tuan? Kita boleh baca kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, Nurdin Az-Zinki, yang telah pun masuk dalam kerajaan Syiah yang berkuasa di Mesir pada masa itu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Mesir menamakan ibu negara mereka Qahira. Al-Qahira makna challenger tuan-tuan. Al-Qahira tu makna challenger. Nak challenge mana? Nak challenge Baghdad, kerana Baghdad ibu kota kepada umat Islam Ahlus Sunnah. Maka Qahira dibuat oleh puak Syiah dan membangunkan Universiti Al-Azhar. Al-Azhar itu merujuk pada Fatimatuz Zahra. Itu nama yang signifikan dengan Syiah, padahal dia tak ada kena-mena pun personality mulia itu, iaitu anak kepada Rasulullah SAW, puteri Rasulullah yang tercinta. Fatimatuz Zahra tak ada kaitan dengan Syiah pun, Syiah yang mengagung-agungkannya. Jadi mereka namakan Jami'atul Azhar, Universiti Al-Azhar itu jamak kepada Zahra, dengan tujuan untuk mencabar ketuhanan Islam ada di Baghdad, yang pada masa itu ada Darul Hikmah, satu universiti yang menghasilkan ramai cendekiawan ilmuwan Islam di Baghdad. Maka mereka buat universiti Al-Azhar. Tapi macam mana Nurdin Az-Zinki dapat menyelinap masuk daripada orang bawahan hingga jadi jeneral tentera, akhirnya mengguling negara Syiah yang ada di Mesir, dan hingga hari ini Mesir tidak akan kembali menjadi negara Syiah semula, tuan-tuan yang boleh kawasan. Jadi kena kaji kan, individu seperti ini Al-Quran bawakan kepada kita bukan kebetulan. Sesiapa nak jadi ahli politik, kadang-kadang anak-anak kita daripada kecil telah pun berfikir nak jadi politik. Tak apa, kalau boleh bawa Islam, boleh membawa keadilan, kebaikan, mengapa tidak? Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang duduknya dekat dengan Kaabah anak-anak sahabat, anak-anak kepada Zubair bin Awam, iaitu Abdullah bin Az-Zubair ada dekat situ, Urwah bin Az-Zubair ada dekat situ, Sulaiman bin Al-Malik ada dekat situ, siapa lagi ada dekat situ, Al-Walid bin Abdul Malik ada dekat situ. Mereka sedang bincang, discuss apa cita-cita mereka masing-masing. Kebanyakannya bercerita untuk jadi khalifah, dan Allah bagi mereka jadi khalifah kerana azam yang mereka letakkan dekat Kaabah, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan ada peluang nak pergi menaikkan umrah atau menaikkan haji selepas musim PKP, boleh pergi dengan saya di Zazan Travel. Kami tunjuk kepada tuan-tuan doa-doa mustajab di tempat-tempat tertentu itu. Di Mekah baik, di Madinah baik. Jadi anak-anak ni kalau daripada kecil telah pun berfikir untuk jadi pemimpin, bagi dia laluan, bagi dia galakan, bagi dia motivasi, betulkan balik semula kefahaman dalam dirinya, tuan-tuan. Bacakan untuk mereka kisah-kisah kepimpinan dalam Quran. Quran tidak sepi daripada membawa kepada kita kisah-kisah seperti itu. Kata Dr. Atik Nabulisi dan tafsirnya,
إن القصة في القرآن الكريم ليس المقصود منها حوادثها ولا شخصياتها ولا حوارها ولا بدايتها ولا نهايتها ولا عقدتها، فليست القصة في القرآن الكريم مقصودة بذاتها، ولكن شيئا واحدا هو المقصود. إن القصة في القرآن إنه مغزاها، إنه أحداث وقعت وانتهت ومضى عليها آلاف السنين وأصبحت قرآنا يتلى إلى نهاية الدوران. هذا كلام الله القديم، والمقصود نحن بأن نستنبط منها حقائق تعيننا على الوصول إلى الله عز وجل، فما نستفيد نحن من هذه القصة. Kata-kata beliau saya terjemahkan bahawasanya kisah-kisah dibawakan Quran ini bukan setakat kita nak kena tahu nama orang itu, lepas tu happy endingnya mereka berkahwin habis setakat tu. Tak. Allah tak menceritakan lanjut pun nama-nama Ashabul Kahfi ke sebagai contohnya, siapakah nama lembu yang disembelih oleh dalam kisah Al-Baqarah ke, siapakah orang maksud. Tak penting. Yang penting message-nya, iaitulah wahyu daripada Allah ini mengkehendaki kita untuk iktibar, ibrah yang kita dapat kutip daripada peristiwa-peristiwa yang dibawakan oleh Al-Quran Karim, iaitu dalam kehendak Allah menerusi kisah-kisah. Contohnya kisah Nabi Sulaiman yang lalu sebagai satu usaha kita untuk recap tajuk yang lalu. Ia adalah untuk membantu setiap orang yang bercita-cita jadi pemimpin ataupun diuji dengan kepimpinan. Ini ujian sebenarnya tuan-tuan kepimpinan adalah ujian, bahawa anda hendaklah melakukan ketaatan sedaya upaya anda. Jadi kita akan lihat ciri-ciri orang yang bertakwa jadi pemimpin ni. Mungkin mereka silap, tak menafikan mereka mungkin silap, cuma Nabi saja yang maksum. Tapi mereka ni mudah-mudahan masuk dalam ayat yang terdapat dalam surah Taubah, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka mencampur adukkan perkara-perkara kebaikan dan keburukan, moga Allah beri keampunan untuk mereka, dengan syarat berusaha untuk memperbanyakkan kebaikan demi kebaikan. Kita baca kisah-kisah khulafa selepas dua khulafa ur-rasyidun, banyak perkara yang mereka lakukan, kesilapan mereka tersilap buat, tapi akhirnya mereka menjadi seorang khalifah yang terbaik, menggalaskan tanggungjawab itu kepada anak mereka yang paling saleh untuk menggantikan. Moga kepenyimpangan yang berlaku sewaktu era pemerintahan mereka itu dapat diperbaiki dengan anak yang saleh yang menggantikan kepimpinan itu, seperti berlaku di Andalus dan sebagainya. Ya Nuhasinah, Ustaz kami hajat nak buat umrah Masjid Aqsa bersama Zazan Travel. Ahlan wa sahlan, insyaAllah boleh. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah kita seperti biasa pada malam ni. Jangan lupa nak travel bersama dengan Zazan Travel, penuh dengan pengajaran, bukan setakat hiburan. Baik, kisah yang dibawakan oleh Allah dalam kisah Sulaiman yang lalu, Sulaiman AS adalah untuk menunjukkan kepada kita menjadi kepimpinan, jadilah kepimpinan macam Sulaiman AS, yang sentiasa menjadikan teras kepimpinannya adalah kebaikan yang memandukan kepada ketuhanan daripada Allah SWT. Minallah ilallah lillah, daripada Allah untuk Allah kepada Allah. Inilah dia yang menariknya. Bila kita baca kisah-kisah daripada Al-Quran, dia bukan kisah dongengan, kisah kebetulan, kisah yang kita baca untuk hiburan. Tidak, dia terdapat pengajaran yang penting yang banyak di sebaliknya. Kemudian kita beralih kepada episod berikutnya daripada surah An-Naml, iaitu mula daripada ayat ke-45 ini, mengisahkan tentang, lihat muka surat 31 daripada tafsir Ibn Kathir jilid ke-7. Saya bacakan untuk tuan-tuan, bagi tuan-tuan memiliki, tuan-tuan berikutnya. Nabi Saleh menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka tiba-tiba menjadi dua golongan musuhan, iaitu mukmin dan kafir. Betul, bila datang Islam, manusia akan terbahagi kepada dua. Sama ada yang ikut Nabi, ikut Islam, ataupun ikut hawa nafsu. Kadang-kadang dalam keluarga kita sendiri pun, yang nak ikut Islam satu golongan, yang tak nak ikut Islam, dia bertegas dengan pandangannya sendiri. Seolah-olah syurga tu milik dia, seolah-olah malaikat maut datang menjemputnya besok, dia boleh tangguhkan dulu. Dia tak kisah, dia tak peduli, dia tetap nak bermaksiat juga. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Zaman kita sekarang ni melihat manusia masing-masing nak berniaga, nak maju. Berniagalah yang halal tuan-tuan, jangan ambil hak orang, jangan curi hak orang, jangan berniaga benda-benda yang haram. Apalah gunanya kalau kita dapat duit tapi tak ada berkat tuan-tuan. Allah suruh kita taat, Allah suruh kita melakukan amal saleh, soalan kita melakukan benda-benda haram, maka kita tak peduli, kita buat je. Seperti hari ni, kadang orang jual produk kecantikan, timbang kati, tak apa-apa barang tu diambil, kita pun tidak tahu. Sedang mengubah kejadian Allah yang Allah jadikan hukumnya haram tuan-tuan. Cuma keringanan kan dia berikan, contohnya memakai inai di rambut. Bagi isteri boleh pakai apa saja color untuk suami, tak ada masalah. Tapi nanti segan pula, ada macam kala nak balik kampung dah malu pula kat ibu ayah sendiri, tak ikut norma-norma yang betul lah. Tapi boleh, cuma
inai dibenarkan Islam. Janganlah kita pergi tajamkan hidung kita, pergi tajamkan dagu kita. Nak buat apa tuan-tuan? Orang pada hari ni di mana ada fulus semuanya lulus. Kan tuan-tuan, ni yang kita bimbang. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah dunia ni tuan-tuan ya. Pagi orang Islam, petang dah jadi kafir. Petang Islam, pagi besok jadi kafir. Kerana menjual dunia dengan kepentingan dunia, menjual akhirat dengan kepentingan dunia, tak peduli apa sahaja. Jadi manusia itulah hakikatnya sentiasa terbahagi kepada dua pihak, dua golongan. Yang ikut Islam, yang menentang Islam. Yang tak nak ikut Islam, yang melakukan maksiat pada Allah SWT. Lalu Nabi Saleh yang Allah sifatkan kat sini, akhahum salihah. Allah bawakan kisah ini serupa kisah Sulaiman AS. Sulaiman tadi kisah kepimpinan. Kalau orang Arab merasakan mereka hebat, Nabi Sulaiman lebih hebat. Sekarang kamu nak tahu tak asal-usul kamu? Allah bawa kisah kaum Thamud. Kaum Thamud ni adalah orang Arab yang pernah hidup di sebenarnya tanah Arab. Kalau tuan-tuan pergi menunaikan ibadah umrah bersama dengan kami bawa pergi ke Madain Saleh, tempat yang pernah berlaku kehancuran terhadap kaum Nabi Saleh, kaum Thamud ini, yang mereka membina rumah-rumah yang indah daripada bukit-bukit dipahat. Tapi semuanya itu tidak kekal. Mereka dihancurkan oleh Allah Taala, dikenakan hukuman oleh Allah kerana membunuh unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh itu. Kisah itu dikemukakan oleh Allah dalam surah yang lain. Sebagai contohnya dalam surah Syu'ara, Allah ada bawa kisah ini daripada angle yang lain, dari sudut yang lain. Jadi dalam kisah ini, kaum Thamud adalah kaum yang derhaka kepada Allah SWT. Mereka minta kepada Nabi Saleh ini agar disegerakan hukuman. Lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah. Kamu minta disegerakan kejahatan, dan kamu minta, kamu menolak kebaikan yang Allah bawa bersama dengan aku, yang aku ajak kamu, seru kamu untuk kembali kepada Allah ini. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalau istighfar pada Allah, Allah kesian kat kamu. Istighfar ni punca rezeki tuan-tuan ya. Istighfar punca dapat anak, istighfar punca diberi kesihatan oleh Allah, istighfar punca untuk diberi ilham oleh Allah SWT. Kita pernah bincangkan tentang kelebihan istighfar dengan tafsir-tafsir yang terdahulu, tuan-tuan boleh rujuk ya. Jadi dengan sebab istighfar tu, Allah akan melimpahkan ke atas kamu rahmatnya. Rahmat yang telah kita baca menerusi kisah perutusan Nabi Sulaiman kepada Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah mengajar kita untuk mulakan segala ucapan bismillahirrahmanirrahim. Buat satu benda bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita meminjam nama Allah yang Maha Pemurah itu dan segala tindak tanduk kita. Ketika tu saya ada cerita pada tuan-tuan ke, saya pun tak ingat. Saya ni kadang cerita pun tak ingat. Kadang-kadang dah cerita tak ingat, kadang-kadang ingat tapi tak cerita. Mana tuan-tuan, sajalah saya nak tunjuk pada tuan-tuan ni. Ketika saya ceritakan tentang signature kepentingan dalam Islam ni untuk kita, belajar tanda tangan dengan elok, belajar untuk tulis yang cantik, kerana itu syiar Islam. Itu diajar dalam Islam. Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila amalan an yutqinahu. Nabi kita pun guna chop. Hantar apa-apa Nabi akan chopkan. Kan? Saya dah ajak tuan-tuan, bimbing tuan-tuan, ajak tuan-tuan untuk pastikan anak-anak kita ni belajar tanda tangan yang elok. Itu kerana bila surat sampai kepada Balqis yang lalu, innahu ulqiya ilayya kitabun karim, telah sampai kepada aku satu surat yang mulia. Karim yang kualiti yang saya maksudkan itu bahasanya, tulisannya, padatnya. Ni tuan-tuan nak tengok ni. Inilah chop Nabi kita, Khatamun Nabi. Tengok. Tengok ni. Nampak? Khatamun Nabi. Ini adalah chop Nabi yang dipegang oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Ketika Nabi menghantar surat kepada mana-mana maharaja, Nabi akan chopkan itu pada cincin baginda. Kalau tuan-tuan memiliki kitab Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam buku tersebut ada ditunjuk tentang administration Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketertiban pemerintahan baginda, bagaimana office Nabi sallallahu alaihi wasallam semudah chop untuk menunjukkan validnya sesuatu perjanjian yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengikuti Nabi Sulaiman mulakan segala bicara dan juga surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu Nabi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saja. Jadi tuan-tuan hati dan jika sekalian, nanti saya tunjuk sebelah ini, saya tengok ada yang tak nampak, nanti saya tunjuk sebelah. Jadi kembali kita kepada kisah Nabi-Nabi ni merupakan pemimpin-pemimpin yang hebat. Bila datang Nabi Saleh kepada kaumnya enggan untuk menerima, mencabar Nabi ini untuk mendatangkan unta kerana mereka bijak memahat batu menjadi rumah. Mereka nak mukjizat dari bentuk yang sama.
maka Nabi Saleh telah pun mendatangkan untuk mereka unta daripada batu. Jadi batu itu menjadi unta dengan anaknya, dan Nabi Saleh telah berkata kepada mereka, bagi kamu walakum syirbun syirbu yaumu ma'lum, kamu ada satu hari minum, satu hari lagi beri unta itu minum dengan anaknya. Tapi mereka telah pun fa'aqaru an-naqata, mereka telah pun menyembelih unta tersebut, dan suaranya kedengaran kepada Nabi Saleh yang sedang beribadah kepada Allah SWT. Dan kemudian mereka berkata, qalu tayyarna bika wa man ma'ak qala ta'irukum 'indallah bal antum qaumun tuftanun. Mereka berkata, kami mendapat nasib malang disebabkan kamu datang dan juga orang-orang bersertamu wahai Saleh. Golongan musyrikun, kerana fikiran mereka ni sawiyah, tak nampak nanti saya tunjuk sebelum, nak tengok sekarang ke? Tengok sekarang, tengok nampak? Nak tengok lebih jelas, nanti tengok dalam buku bertajuk Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Jadi sekarang ni dalam kisah melibatkan Nabi Saleh ni tadi, mereka berkata, dalam benak fikiran orang kafir ini, bila melihat keburukan mereka akan berkata tiara ni berarti menganggap kesialan. Datang dari perkataan tayr. Orang dulu zaman Arab jahiliyah, mereka memelihara burung. Kalau mereka nak membuat satu urusan penting, mereka akan lepaskan burung itu dari sangkarnya. Kalau terbang dia ke kanan, ia membawa kebaikan. Kalau terbang ke kiri, membawa kesialan. Mereka akan abaikan perkara tersebut. Contohnya nak musafir, nak berniaga, kalau burung itu terbang arah kiri, itu menampakkan kepada keburukan. Mereka tidak akan melakukan perkara yang dicadang ataupun ditargetkan itu. Jadi kita pernah belajar doa sebelum ni, yang mana Nabi mengajar kita, Allahumma la tayra ila tayruk, wala khaira ila khairuk, wala ilaha ghairuk. Ya Allah, tiada keburukan Engkau yang tetapkan, dengan hikmah yang kami tidak tahu. Tiada kebaikan, Engkau juga yang tetapkan, bukannya manusia sebagainya. Dan tiada Tuhan yang benar, yang maha benar disembah melainkan Engkau. Doa ni pernah saya ajar kepada tuan-tuan saya ada ijazah kepada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu. Boleh rujuk pada semula. Ustaz Syafiq Murad dah pun cantikkan poster itu, dapat lihat dengan jelas, dapat hafal. Jadi tuan-tuan, ini berkenaan dengan perkara ini, kata Dr. Atik Nabulisi, ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang suka menganggap kesialan pada ada benda-benda tertentu, tanda-tanda tertentu, simbol-simbol tertentu. Kalau hari ini ada, jangan kita jaga-jaga pada anak-anak kita, orang muda yang mungkin terikut-ikut dengan bulan. Mereka menganggap bulan tu ada pengaruh tertentu pada orang. Ini adalah fahaman syirik kepada Allah. Kita dah bincangkan bintang, maafkan saya, bintang bukan bulan, bintang bahawa bintang dijadikan Allah untuk 3 tujuan. Yang pertama, rujuman li syaitin wa alamatin yuhtada biha. Ini adalah kejadian bintang-bintang yang Allah wazinatan lis sama, kata Qatadah. Kejadian bintang-bintang ni adalah untuk 3 perkara. Yang pertama, zinatan lis sama, dia perhiasan untuk langit. Rujuman li syaitan, meteor itu tujuannya untuk membaling syaitan yang cuba meneroka rahsia di langit. Yang ketiga, alamatin yuhtada biha, yang merupakan buruj untuk digunakan bagi si musafir, traveller yang akan melihat arah tertentu pada waktu malam sebagai kompas. Jadi kita pantau anak-anak kita, baca akhbar-akhbar orang putih itu, kadang-kadang tengok terpengaruh dengan macam-macam pengaruh bintang kononnya. Ada pula di setengah-setengah tempat di R&R, kalau kita perhatikan, ada Nostradamus yang dianggap boleh meramal masa depan itu. Banyaklah orang yang sesat dan juga melakukan perbuatan syirik. Apalah patung tu tahu tuan-tuan, letak tangan kat situ nanti dikeluar nasib. Haram tuan-tuan, bau syirik kepada Allah. Kita belajar dalam hadis-hadis yang banyak, man ata kahinan fasaddaqahu bima qala faqad kazzaba bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendengar, datang kepada abomo, dukun, pawang, peramal, nujum yang memberitahu nasib masa depan, maka dia telah kufur kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa yang baginda bawa. Dalam hadis lain, lam tuqballahu salatun arba'ina yawman. Orang yang datang kepada orang yang meramal-ramal masa depan ni, macam dalam kisah orang Arab jahiliyah dahulu yang beranggapan ada kesialan pada burung yang dilepaskan, perkataan tayrun itu dilepaskan kanan baik, lepas kiri burung itu terbang pergi ke kiri, itu keburukan, kesialan. Orang percaya pada benda-benda seperti ini, ibadahnya tidak diterima Allah selama 40 hari. Bila salat tak diterima, agak-agak yang lain diterima oleh Allah tak tuan-tuan? Salat rukun yang paling penting. Kalau salat ini ke laut, semua ibadah lain pun akan ke laut. Siana Nordin sangkut
Allahu Akbar, tak clear. Cuba cek line on off balik semula. Line sangkut-sangkut, hujan agaknya baik. Ini mudah-mudahan Allah sini dah clear. Rozana baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini menceritakan tentang perbuatan orang-orang pada zaman Nabi Saleh yang beranggapan kesialan datang dengan datangnya Nabi Allah Saleh, yang menyebabkan berlakunya kemarau pada waktu itu, buah-buahan tidak berbuah, binatang mati kerana kemarau yang berlaku itu. Ini semua adalah anggapan kesialan datang yang tiada kena-mengena pun dengan perutusan Nabi Allah yang mulia. Sepatutnya Nabi datang bawa keberkatan, kebaikan. Mereka sebaliknya beranggapan bahawa perkara kesialan itu disebabkan kedatangan Nabi. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, Allah uji. Ujian ni datang dalam berbagai-bagai bentuk. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami uji kamu senang ke susah ke, semuanya ujian sebenarnya. Jangan orang beranggapan orang yang sakit saja kena ujian. Orang kaya yang hartanya berlambak-lambak, apa yang dibuat semuanya jadi, hartanya berbondong-bondong, duitnya banyak. Jangan kita beranggapan itu satu tanda nikmat daripada Allah, Allah suka pada kita. Tidak tuan-tuan, ini belum tentu. Mungkin dengan perkara sedemikian jadikan kita makin lalai, yang saya telah bincangkan bab istidraj yang lalu. Jadi berkenaan dengan perkara ni, bila berlaku ujian dalam hidup, kita banyaklah bersabar kepada Allah, muhasabah diri, lihat kekurangan-kekurangan diri, lihat kesilapan-kesilapan yang mungkin berlaku. Ya, itu sebab Nabi SAW mengajar kita supaya dalam hidup ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Keadaan sekeliling ini tidak memberi apa-apa kepada kita. Ada orang bila berlaku satu ujian kepadanya, dia akan kata, ni kena buatan orang lah, siapa nak buat dia ya? Ni ibu saya meninggal sebab orang buat dia. Padahal mungkin sebaliknya, mungkin ibunya tidak menjaga kesihatan, mungkin tidak menjaga makan. Kita tak boleh nak jadikan apa-apa yang berlaku keliling kita ni sebagai ada kedengkian ataupun hasad daripada orang. Segala benda yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Kita ni kadang orang Melayu mudah sangat nak kata sedemikian. Asal tak jadi biasa, ni orang sihir lah ni. Asal sakit je, ni ada orang sihir lah. Kenapa orang nak sihir kita je? Kita ni ada buat niaya pada orang ke? Tak ada pula. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, itu sebab bila kita berada dalam apa jua situasi, kita pindah ke tempat baru, kita berniaga satu benda, ya, kita digalakkan untuk selalu berdoa. Doa ni saya kutip daripada kitab Azkarul Azkar. Azkarul Azkar ni, muka surat 154. Apakah doa yang Nabi ajar? Bila kita berada setempat, ya ard rabbi wa rabbukillah, a'udzu billahi min syariki wa syarri ma fiki wa syarri ma khulika fiki wa syarri ma yadibu alayki, a'udzu bika min asadin wa usud wa min hayyati wal aqrab wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad. Panjang doa ni tuan-tuan ya. Tapi kita baca untuk mohon perlindungan kepada Allah ketika kita berada dalam satu perniagaan dan satu jawatan. Kita bimbang ada orang dengki dengan kita, orang menganiaya kita, kita baca doa ini, minta kepada Allah perlindungan. Ya ard rabbi wa rabbukillah, a'udzu billahi min syariki wa syarri ma fiki wa syarri ma khulika fiki wa syarri ma yadibu alayki, a'udzu bika min asadin wa usud wa min al-hayyati wal aqrab wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad. Wahai bumi, Tuhan aku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah daripada keburukanmu dan keburukan yang ada padamu, dan juga kejahatan sesuatu yang diciptakan di atasmu, dan kejahatan siap yang melata di atasmu. Aku berlindung denganmu daripada segala serangan binatang-binatang buas dan serangan orang yang tidak dikenali, dan daripada bahaya ular dan kalajengking dan binatang-binatang yang tinggal di satu tempat, dan juga jin-jin yang tinggal di bumi, dan iblis serta keturunannya. Jadi ini doa yang boleh kita amalkan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada kita. Kalau berlaku juga satu ujian dalam hidup, ini adalah satu anugerah Allah sebenarnya untuk kita, ujian untuk kita. Sabarlah tuan-tuan, kerana dengan apa yang menimpa itu menghapuskan dosa. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kamu sebenarnya padanya ada banyak keampunan daripada Allah dan menghapuskan dosa-dosa kamu yang lalu. Jadi kembali kita kepada kisah kaum Samud ini. Mereka beranggapan segala keburukan dan juga musibah, ujian yang berlaku dalam hidup mereka itu
adalah disebabkan kehadiran Nabi yang mulia ini. Benarkah begitu tuan-tuan? Ini tidak benar, kerana orang-orang kafir, mentaliti mereka, mindset mereka, bila berlaku satu benda itu lekas akan dikaitkan dengan orang beriman. Kerana bagi mereka, orang beriman ni membawa keburukan dalam hidup. Mereka nak hidup enjoy, nak hidup senang, nak hidup gembira, berpelesiran, berpoya-poya. Tiba-tiba Islam macam-macam halangan pula yang ditetapkan. Nak minum arak tak boleh, nak bawa kereta dengan arak tak boleh, dalam keadaan mabuk tak boleh. Apa lagi yang tak boleh? Nak main melecur, bising-bising, ganggu orang tak boleh, Islam tak benarkan. Ini adalah apa yang dibawa oleh Islam. Maka orang-orang kafir beranggapan keburukan, kejahatan, sesuatu yang tidak baik, kesialan itu ada pada orang beriman. Lalu Nabi Allah yang mulia menjawab, qala ta'irukum 'indallah bal antum qaumun tuftanun. Sebenarnya nasib yang kita ditentukan oleh Allah, bukan kami yang menjadi penyebab kepada masalah-masalah yang menimpa kamu. Kamu sebenarnya kaum yang diuji. Jadi dalam hidup ni ujian datang berbagai-bagai bentuk seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian masuk ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Dan dalam kota itu ada 9 orang lelaki. Perkataan bahasa Arab bila merujuk kepada rahtin. Rahtin ni rahat. Macam bahasa Arab bid'un. Bukan bud'un bud'un makna lain. Bid'un. Bid'un ni bahasa Arab merujuk kepada angka di antara 3 hingga 10. Kalau sebut rahtin 3 hingga 9. Kalau sebut nafar 3 hingga 10. Ini keindahan bahasa Arab kalau kita belajar. Ya, kalau orang datang, berapa orang kau nampak? Aku nampak dalam angka rahat, makna antara 3 hingga 9. Aku tak perasan berapa. Gitu. Berapa orang yang datang sembahyang sejak musim PKP ni? Adalah bid'atu ashkhas. Makna bid'ah ni 3 hingga 9 orang. Kalau orang sebut nafar, begitu juga maksudnya. Jadi dikatakan di Madinah ini, di bandar Nabi Saleh ini ada 9 orang yang suka melakukan keburukan dan tidak melakukan kebaikan langsung. Maknanya 9 orang ni, kata para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Syaukani mengatakan 9 orang ni merupakan anak pemuka-pemuka, anak pemimpin-pemimpin, anak orang-orang penting dalam masyarakat, struktur kepimpinan masyarakat Samud. Mereka ni merupakan anak orang kaya, jadi mereka seolah-olah immunity, ada takluk dengan kuasa, takluk dengan apa-apa undang-undang. Mereka ni sentiasa melakukan kejahatan, apa saja kejahatan, tak ada pun kebaikan langsung. Kata Syekh Muhammad Tawri Syarawi dalam tafsirnya, kadang-kadang dalam hidup ni kita dapati ada orang melakukan kejahatan, dia mengambil duit orang banyak secara haram, tapi oleh kerana dia rasa bersalah, dia pergi bagi makan dekat anak yatim, dia buat sekolah, dia hantar orang pergi umrah dan sebagainya. Dia buat silap mungkin, ambil duit banyak, tapi dalam hati dia tahu buatan itu salah, maka dia cuba untuk cover balik kesalahan-kesalahan dia dengan melakukan kebaikan. Orang ini Allah sebut dalam Quran, asallahu ayatuba alaihim, moga Allah terima taubat mereka. Tapi kalau orang ini semua perkara yang dia buat semuanya keburukan, tak ada satu pun kebaikan, ini yang dimaksudkan oleh Allah. Tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Anak orang kaya ini salah seorang daripadanya bernama Qudar bin Salif. Ya, Imam Abu Sa'ud menyebut dalam tafsirnya 9 orang ini. Wallahu a'lam, mana rujukannya saya tak tahu. Saya dah jelaskan tadi pandangan para ahli tafsir bahawa nama-nama ni tak penting untuk disebut. Sajalah saya baca untuk tuan-tuan ni. Dia 9 orang masukkan ni. Kata Wahab bin Munabbih, seorang ahli kitab yang masuk Islam, beliau berkata, aku baca dalam kitab Taurat, nama mereka ni adalah Huzail bin Abdurrab, Ghunum bin Ghunum, Ri'ab bin Mahrij, Musda' bin Muhrij, Umair bin Qurduba, Asim bin Makhrama, Subayt bin Sadaqah, Syam'an bin Safi, Qudar bin Salif. Ini Qudar bin Salif ni ketua penjahat tuan-tuan. Mereka merupakan anak orang-orang kaya yang berkedudukan di kalangan dalam kepimpinan masyarakat Thamud. Mereka ini yang bertanggungjawab membunuh unta Nabi Saleh. Dan bila dah bunuh, Nabi Saleh pun berkata kepada mereka, salasata ayyam, akan berlaku 3 hari. Hari pertama muka kamu menjadi merah, hari kedua muka kamu menjadi biru, hari ketiga muka kamu menjadi hitam, kemudian azab Allah akan turun. Maka mereka berkata, 9 orang mereka berkata sama mereka, macam mana azab Allah nak turun, azab Tuhan kepada Saleh nak turun? Sebelum azab itu turun, kami akan bunuh
Saleh dan keluarganya. Ini maksudkan oleh Allah. Dan adalah di kota itu 9 orang lelaki yang buat kerosakan di muka bumi, yang tidak berbuat kebaikan langsung. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma naqulanni waliyyi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Selepas membunuh unta itu, dan Nabi Saleh memberikan kepada mereka satu amaran akan berlakunya hukuman oleh Allah kepada mereka selepas 3 hari, mereka bersumpah, mereka berkata dengan nama Allah bahawa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya. Siapanya tuan-tuan? Mereka nak bunuh Nabi Saleh. Mereka nak bunuh Nabi Saleh. Dan selepas itu kami bunuh keluarganya pada malam itu. Kemudian kita katakan kepada warisnya, kita tidak tahu tentang kematian itu dan semuanya kita adalah orang-orang yang benar. Ni perancangan konspirasi, konspirator. 9 orang ni disebut oleh Allah, kejahatan-kejahatan mereka ni untuk selepas bunuh unta, mereka nak bunuh Nabi Saleh. Berkata Imam Az-Zamakhsyari berkaitan dengan ayat ini satu komentar yang menarik. Kerana Imam Az-Zamakhsyari, untuk tuan-tuan, beliau adalah seorang ahli bahasa yang terkemuka, ahli balaghah yang hebat. Tafsir Kasyaf itu memang sangat perlu untuk kita baca, terutamanya kalau kita berkecimpung dari tafsir. Tapi beliau ni mazhab Mu'tazilah lah. Jadi kita kena berjaga-jaga pada pandangan-pandangan yang dikemukakan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni satu mazhab dalam Islam yang kita anggap sesat, kerana dia terlalu banyak menggunakan akal berbanding dengan nas. Maka Imam Az-Zamakhsyari berkata, berdasarkan ayat ke-49 ni tuan-tuan, berdosalah satu perbuatan keji bagi pelakunya walaupun dia kafir. Ni gunakan akal. Logik kan? Bahawa 9 orang penjahat ini yang memang kerjanya buat kejahatan saja, bila dia telah buat konspirasi, teori konspirasi untuk menjatuhkan Nabi Saleh, bahkan membunuhnya, mereka berkata, nanti kalau kita dah bunuh Saleh ini dan keluarganya, orang tanya, kita kata kita tak tahu, malam tadi kita sedang berpesta, kita tak ada kena-mana kat situ. Jadi menunjukkan bagaimana jahat sekalipun seseorang, tapi dalam hatinya tetap ada fitrah yang benci kepada keburukan dan cuba mengelakkan keburukan itu dari dilakukan. Ini kata Imam Az-Zamakhsyari yang tafsirnya. Jadi Imam Az-Zamakhsyari yang mazhab Mu'tazilah ini berkata akal boleh bezakan baik dengan yang buruk. Akal sesuatu boleh bezakan baik dengan buruk. Mazhab Mu'tazilah yang kita faham, mereka berkata orang yang melakukan dosa besar ni boleh jatuh kafir, dan ada di akhirat besok ada di antara manzilatun baina manzilataini. Ada satu tempat duduk tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia panggil manzilatun baina manzilataini. Mazhab Mu'tazilah dalam bab akidah dibincangkan. Jadi mereka berkata, kalau kita dah berjaya membunuh Saleh dan juga keluarganya, nanti kalau orang tanya, warisnya tinggal bertanya, apa berlaku, siapa dia bunuh mereka, jawab pada mereka, kami tak tahu apa-apa. Ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kami tidak tahu, kami tidak menyedari. Lalu dalam ayat berikutnya, ayat ke-50, Allah menyatakan, wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka perhatikanlah betapa buruknya makar mereka itu, bahawasanya kami membinasakan mereka dengan makar mereka itu kesemuanya sekali. Makar ni tuan-tuan, kata para ulama bahasa, contohnya Imam Al-Asfahani, makar ni maknanya syajaratun mamkurah. Kalau kita kata pokok yang mamkurah, makar ni merujuk pada perkataan tipu daya ataupun satu konspirasi yang berasal daripada istilah pokok ni. Kalau dia multafatul aghsan, pokok yang rimbun, yang besar, pokok apa kita nak gambarkan ni, bagi pokok mangga ke, pokok binjai ada kat Melaka ke, pokok ini daunnya rimbun, dahan rantingnya banyak, terlalu banyak, rimbun sangat, rendang, rimbun, besar. Maka perkataan makro ni mereka merancang dengan begitu teliti sekali, macam pokok ni punya cantiknya, susunan dia, dahan dia, walaupun kita pun nak tengok pun tak nampak mana pangkalnya, mana asal dahannya, mana ranting, kita tak nampak, tapi cantik tu susun. Maka makar ini diperluaskan maknanya dalam erti mereka buat perancangan yang sangat teliti, macam cantiknya pokok itu berkembang. Faham tak tuan-tuan? Ini isti'arah tuan-tuan, ni dalam bahasa Arab dipanggil bagaimana satu perkataan tu diambil, diekstrakkan, kemudian dia membawa makna yang lebih luas, dalam makna yang lebih luas. Dikatakan dia tasi'ul makna, maknanya berkembang menjadi makna yang lain, tapi dia ada kaitan pada saraf, asasnya makna begitu. Jadi si kafir ini membuat macam-macam perancangan untuk menghancurkan Islam, dan perancangan Allah itu lebih cantik. Ini dipanggil musyakalah. Musyakalah ni kata para ulama tafsir, contohnya Imam Syaukani mengatakan tidak layak untuk kita sandarkan kepada Allah melainkan yang baik-baik saja. Jadi tak kala mereka membuat perancangan-perancangan buruk terhadap Islam, terhadap Nabi Saleh, terhadap Allah Taala, perancangan itu menimpa mereka sebalik semula. Macamlah kita baca kisah Nabi kita nak berhijrah,
Mereka buat perhimpunan untuk membunuh Nabi SAW. Qatla darba rajulin wahidin. Mereka kumpulkan semua anak muda yang kuat-kuat, tegak-tegak, sadu-sadu untuk tujuan membunuh Nabi kita SAW. Akhirnya nanti kalau dibawa dakwaan itu oleh Bani Hashim, siapakah yang bunuh Nabi Muhammad SAW, mereka berkata ini ramai orang bunuh, tak tahu siapa yang bunuh. Jadi ini perancangan jahat golongan musyrikun terhadap Nabi kita. Wa makaru ma makarallahu wallahu khairul makirin. Allah tidak buat makar dan berarti kata tipu daya macam mereka, tapi maksud musyakalah itu apa-apa perbuatan buruk yang mereka rancangkan menimpa mereka balik semula. Itu musyakalah namanya dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu balaghah kalau kita belajar. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka Allah jelaskan lagi, fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Maka perhatikanlah betapa makar kejahatan mereka itu, makar makna tipu daya, kejahatan, perancangan konspirasi mereka untuk binasakan Islam Nabi Saleh ni tadi, maka semuanya kembali pada diri mereka. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Lihatlah, itulah rumah mereka hancur runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sungguhnya demikian terdapat pengajaran bagi orang yang mengetahui. Nanti tuan-tuan ada peluang nak pergi buat umrah, pergi sama dengan Zazan Travel. Kami pergi ke tempat ini dan tunjuk kepada tuan-tuan. Kita tak digalakkan tidur malam, duduk sini, lalu saja. Nabi bersama dengan para sahabat lalu kat tempat ni, Nabi menyuruh mereka supaya bakin mutabakin, kamu menangis, berusaha untuk menangis, takut hukuman Allah jatuh kepada kamu macam jatuh kepada mereka. Maka datanglah tempat ni dengan segera, keluar, jangan duduk lama-lama, pesan Nabi kita SAW. Bahkan ada sahabat yang mengambil air di tempat ini untuk membuat roti. Akhirnya bila dah uli roti, dah buat roti, dah siap dibakar, Nabi suruh supaya makanan itu dibagi makan kepada unta sahaja, tidak layak dimakan oleh orang beriman, kerana tempat itu tempat yang pernah ditimpa hukuman oleh Allah SWT, azab ke atas kaum yang derhaka kepada Allah. Jadi kita baca dan kita tafsir. Tuan-tuan ni baca pada muka surat ke-33 ni, lihat Imam Malik berkata kepada Yahya bin Sa'id bahawa Sa'id bin Musayyab berkata memotong emas dan perak merupakan buatan merosak di muka bumi. Memotong dan berkata menipu. Ya, tuan-tuan hati ni kasih. Saya pernah pesan kepada tuan-tuan dalam bawa memalat, kalau kita nak tukar emas isteri kita, jangan kita trade in. Jual, dapat harganya, bawa ambil yang baru. Kalau tak nak ambil duitnya, buat akad kat situ. Nilainya RM35, berapa sen, maka saya ambil duit ni tapi saya beli yang baru. Kena akad macam tu. Jangan kita main trade in saja, kerana ini hukumnya riba. Riba itu haram. Golongan Samud ditentang habis kerana mereka menipu dan jualan mereka menyebabkan emas perak. Dalam hadis riwayat oleh Abu Daud dan lain-lain dijelaskan bahawa Nabi melarang memecahkan alat transaksi kaum muslimin yang berlaku dengan alasan, melainkan dengan alasan tertentu. Bahawa di antara sifat-sifat orang kafir yang fasik adalah melakukan kerosakan dengan berbagai penipuan. Ini penipuan maksudnya, menganiaya, menipu, merosakkan alat timbangan itu dengan tujuan untuk menjadikan dia lebih berat. Belum timbang apa-apa dah berapa gram beratnya. Baik, ayat berikutnya, qalu taqasamu billahi lan nubayyitannahu wa ahla. Mereka berkata bersumpah dengan Allah bahawa kita bersungguh akan menyerangnya, keluarganya pada waktu malam. Mereka bersumpah untuk membunuh Nabi Allah Saleh mendatangi pada waktu malam. Iaitu dalam kitab tafsir mengatakan bahawa Nabi Saleh sedang beribadah di kaki gunung, ada tempat musalla baginda. Mereka datang waktu malam yang gelap pekat itu, membawa batu untuk menghempas Nabi Allah Saleh. Tapi sebelum mereka berjaya melakukannya, ni tengok ayat berikutnya, Qatadah berkata mereka telah saling berpakat untuk menculiknya, membunuhnya. Lalu tiba-tiba ketika mereka mengepung Nabi Saleh di tempat ibadahnya itu, Allah mengutuskan batu besar menghempap mereka, mati mereka bergelimpangan. Keluarga mereka pun tidak tahu. Jadi mereka cuba untuk buat penipuan, penganiayaan dan juga menimpakan siksaan kepada Nabi Saleh. Tiba-tiba siksaan itu kena pada diri mereka sendiri. Itu maksudnya wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru makran, bagaimana makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka buat penipuan untuk membunuh Nabi Saleh ketika baginda sedang beribadah. Tiba-tiba hukuman itu menimpa mereka terlebih dahulu. Al-Aufi berkata daripada Ibn Abbas, orang yang nak membunuh unta itu, orang yang telah membunuh unta itu berkata, ketika mereka bunuh unta, kami akan mendatangi Saleh dan keluarganya waktu malam. Kami akan bunuh Saleh dan juga keluarganya. Kemudian mereka katakan kepada pengikut Saleh, kami tidak menyaksikan peristiwa itu, tak tahu menahu sama sekali. Dah siap bunuh, mereka menjangkakan nanti orang tanya mereka katakan kami tak tahu. Ni anak-anak orang-orang kaya di kalangan pemimpin kaum Samud ni tadi.
maka Allah binasakan mereka. Abdul Rahman bin Abi Hatim berkata ketika mereka bunuh unta itu, Nabi Salih pesan kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghairu makdzub. Dalam surah Hud ayat 65, Nabi Salih pesan kepada mereka, beri amaran bersukurilah kamu dalam rumah kamu 3 hari saja, lepas itu nanti azab Allah akan turun terhadap kamu. Salih mengira bahawa dia dapat lepas dari kita selama 3 hari, kata orang jahat ini, padahal kita yang akan menghancurkannya terlebih dahulu, kita akan menangkapnya, kita akan sembelih dia hidup-hidup dulu, kata golongan durjana ni. Jadi Salih AS mikir sebuah masjid di sebuah dekat dengan sebuah batu di lembah itu, dia salat di situ. Ketika mereka keluar menuju gua itu waktu malam, mereka datang untuk, apabila Salih datang untuk salat, kita akan bunuhnya, kemudian kita kembali, kita selesaikan keluarganya pula. Tetapi Allah telah pun mendahulu dengan menghantar batu. Ada setengah riwayat mengatakan batu-batu kecil membaling kepala mereka, mereka mati di situ sebelum dilenyek dengan batu yang besar. Na'udzubillah. Sangat menakutkan perkara ini, tuan-tuan ya. Akan tetapi batu itu telah pun menggilas mereka pada waktu itu, melenyek mereka, hingga kaum mereka sendiri pun, ibu bapa mereka sendiri pun tidak tahu apa berlaku kepada anak-anak mereka yang hilang pada waktu itu. Jadi mereka tidak tahu azab itu telah turun terhadap mereka. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Fatilka buyutuhum khawiyah. Mereka pun merencanakan makar dengan bersungguh-sungguh. Makar ni saya dah jelaskan tadi, kalau sebut syajaratun mamkura, pokok yang berlapis-lapis dahannya, yang rimbun daunnya, yang sangat besar, indah, rendang. Maka begitu juga tipu daya mereka lakukan. Seumpama pokok itu daripada satu kemudian dibuat banyak, jalan-jalan je. First alternative, second option, alternatif ketiga macam mana. Mereka buat plan-plan, ada banyak plan. Jadi bila mereka merancangkan makar itu, Allah pun menetapkan makar itu menimpa mereka semula dan hancur mereka, dan kaum mereka hancur kesemuanya sekali. Tiba-tiba bila datang azab Allah itu, rumah mereka pun kosong, hancur, tidak siapa pun yang tinggal. Bahkan ini saintis-saintis ekologi daripada negara Eropah macam Perancis datang mengkaji bumi itu, mereka mendapati begitu tebal plaster yang Allah turunkan. Setelah diplaster, bila digali ke dalam itu, lihat macam-macam kesan bandar yang sangat hebat yang telah dibangunkan ribuan tahun dahulu oleh kaum Thamud, tapi semuanya dihancurkan oleh Allah dalam sekejap mata. Dalam kitab-kitab tafsir mengatakan selepas itu Nabi Saleh alaihissalam telah pun pergi ke Yaman. Maka Nabi Saleh sampai di tempat di Yaman yang namanya Hadramaut. Kata para ulama, selepas sampai Nabi Saleh di tempat itu, baginda pun wafat alaihissalam. Itu sebabnya tempat itu dinamakan sebagai Hadramaut, li'annahu lamma hadar mata. Sampai saja kat sana Nabi Saleh pun meninggal dunia. Jadi perkataan Hadramaut datang dari perkataan hadir campur dengan maut. Hadir kematiannya, hadara mautuhu. Jadi Hadramaut. Tuan-tuan, ini katakan oleh para ulama, wallahu a'lam. Jadi Nabi Saleh wafat di Yaman. Baginda diperintahkan oleh Allah dengan orang beriman untuk melarikan diri, menyelamatkan diri kerana hukuman Allah akan turun. Bila ada seseorang Nabi dalam satu umat, bila azab Allah akan turun, mereka diberi maklum lebih awal supaya mereka dapat keluar. Tapi kita pada hari ini, disebabkan tidak ada Nabi, kita pun tidak tahu azab Allah akan turun, ujian, musibah akan turun. Maka orang semuanya akan kena musibah, tak ada siapa boleh selamat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah kamu bahawa azab Allah, musibah itu Allah turunkan, ujian akan turun, tidak akan menimpa hanya orang-orang yang salah saja. Orang yang saleh pun akan kena, yang salah kena, yang saleh pun kena. Cuma di akhirat besok akan dibagikan kepada 3 golongan. Yang kafir, yang asin masuk neraka, yang baik tetapi dalam kebaikannya dia tidak menyeru orang untuk meninggalkan maksiat, dia tidak buat amar nahi mungkar, dia pun akan dihukum Allah masuk neraka sebelum masuk syurga. Yang ketiga, orang yang buat kebaikan, amar nahi mungkar, tapi dia dipencilkan masyarakat, ditolak oleh masyarakat, dia ketepikan. Dia cuba ajak kebaikan tapi dia tidak diberi ruang untuk ni. Maka orang ini dia kena juga musibah kat dunia, macam tsunami itu kan, kena tiga-tiga manusia ni kena. Kerana Nabi tidak ada. Kalau Nabi ada, Nabi dah beritahu, mai keluar dari tempat ni, azab nak turun sekejap lagi. Tapi zaman sekarang tidak ada Nabi lagi, maka sudah terputus wahyu daripada langit. Jadi bila berlaku satu musibah, semua akan kena. Orang fasik, orang asin, orang kafir, semua kena.
Dan orang munafik semua kena. Orang beriman yang menjalankan tanggungjawab pun kena juga. Cuma di akhirat nanti dia akan dimasukkan dalam syurga kerana dia telah jalankan tanggungjawab. Tapi orang beriman yang tidak jalankan tanggungjawab, engkau jawab besok ke akhirat. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, Nabi Saleh dengan pengikutnya disuruh oleh Allah untuk pindah ke tempat lain dalam ayat yang dapat kita lihat di sini. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang beriman dan mereka itu adalah orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah sifat para anbiya alaihi wassalam. Nabi-nabi diutuskan oleh Allah semuanya untuk tujuan membawa manusia kepada ibadah pada Allah. Ini yang dinyatakan ani'budullah. Suruhan ataupun seruan semua nabi adalah ani'budullah, ibadatullah. Wajtanibut taghut, jauhi ya taghut. Saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan mengenai taghut. Jadi kalau kita bayangkan dalam hidup ini, kata Dr. Latif Nabulsi, tuan-tuan bekerja di satu tempat, tuan-tuan ada bos. Tuan-tuan tahu bos tuan-tuan ni suka makan lontong contohnya. Maka tuan-tuan pun bawa lontong, bagi dia makan. Itulah. Hari jadi dia, tuan-tuan tahu dia suka pakai tali pinggang sekian-sekian. Kita belikan dia tali pinggang itu. Make him happy. Betul kan? Kenapa nak cari redha dia, cari restu dia, cari kasih sayang dia. Bila dia sayang kat kita, mudahlah hukum akal kita dalam kejayaan kita nak tempah dalam promotion dan sebagainya. Kenapa dengan Allah tak buat macam tu, tuan-tuan? Ini soalannya. Bila Nabi Saleh ni pesan kepada umatnya, ani'budullah fa idahum fariqan yaqtasimun. Aku datang kepada kamu untuk ajar, kamu ni hamba Allah tahu. Kamu tak ada pilihan dalam hidup. Itu Tuhan kamu. Kamu cari redha dia. Dan semua perutusan Nabi yang akan kita lihat selepas ini adalah menuju kepada matlamat yang sama. Nampak tuan-tuan? Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ni dengan sedikit makanan rohani. Panjang-panjanglah video ni kepada teman-teman karib kita, rakan karya kita, sahabat-sahabat kita, sahabat sekolah, ilunan dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka dapat memahami Al-Quran. Mungkin orang yang disampaikan kepadanya mendapat manfaat lebih banyak daripada menyampaikan, seperti dinyatakan dalam hadis, rubba muballighin aw'a minas sami'. Mereka dapat amalkan, bagi kita pahala tak berkurangan. Tolong panjang-panjangkan tuan ni. Zam Khamis, lontong kelang ustaz, sedap ya, lontong kelang. Lama dah saya tak makan sejak PKP. Zurina Zainal, top fan kita. Suhaila Muhammad Yusof, top fan kita. Nurila Idrus, top fan kita. Nuhaini Jalil, top fan. Terima kasih semua Iskandar, Masya Allah, soalan belum mampu saya jawab lagi. Mazi Mustafar, Ummu Muaz, kakak tersayang Yahani Matik, Mazna Ibrahim, Suhafizuddin, top fan kita. Aziz Taifur, jadi Siti Marwani, Siti Asina, Zuriana Nur Muhammad, Jamil Firdaus, Zainab Saleh, Munirah Murad. Terima kasih semua ni adik-beradik Ustaz Syafiq Murad ni. Jangan lupa tuan-tuan mulia Allah sekalian, bagi tuan yang minat untuk dapatkan buku-buku latihan topikal sekolah daripada darjah 1 sampai darjah 6, dapatkan di Telaga Biru. Yang minat untuk dapatkan buku-buku latihan anak-anak kita tingkatan 1 sampai tingkatan 5, berbagai-bagai subjek. Kami buat macam-macam, bahasa Arab, pendidikan Islam, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Math, Sains, semua ada. Alhamdulillah. Dan kalau cikgu-cikgu pakar, tolong sampaikan kepada mereka, kami minat untuk dapat kerjasama dengan mereka bagi penerbitan buku-buku latihan sekolah ni. Dan kita pun memberikan bahan jawi, contohnya yang dibuat oleh Ustazah kreatif kita, Ustazah Dalila, dan Ustaz kreatif kita, Ustaz Wan Azhar. Belajar jawi dengan nombor, belajar jawi membolehkan kita baca Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Tulis jawi dengan betul menjadi punca rezeki kepada ramai orang. Contohnya Syekh Osman Taha, penulis Quran itu pesan pada saya sampai kepada tuan-tuan supaya anak-anak kita buat tulisan jawi. Kami di Telaga Biru begitu agresif menerbitkan bahan-bahan jawi untuk bantu anak-anak kita. Alhamdulillah pada ini pun kerajaan telah mewartakan hari Jumaat jadi hari jawi. Syukur pada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat kita mesrakan dengan tulisan Al-Quran yang mulia. Lagi tuan-tuan, terima kasih kepada tuan-tuan yang telah pun bekerjasama dengan Zazan Travel untuk melakukan kurban dan akikah. Kurban kita buat tinggal 1 hari saja, esok hari terakhir. Ramai lagi yang bagi minta bank in duit nak buat juga. Sebenarnya kami dah tutup, kami hubungi pihak sana. Alhamdulillah mereka masih buka setakat esok hari terakhir. Tuan-tuan pastikan esok hari terakhir, tolong jangan bagi lepas itu, nanti kita takut tak dapat nak sampaikan. Besok hari terakhir untuk melakukan ibadah kurban. Jadi yang telah pun berniat melakukan ibadah kurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan potong misai. Kita seolah-olah berada dalam ihram haji. Cuma hubungan suami isteri tak ada masalah. Pakai pakaian berjahit tak ada masalah. Cuma dalam bab
Potong kuku, potong misai, potong rambut saja yang dimakruhkan menurut mazhab Syafi'i dan juga Hanbali. Jadi tuan-tuan dimuliakan, terima kasih. Dan tuan-tuan lakukan ibadah akikah ni sepanjang tahun. Kami boleh bantu lakukan di Yaman, negara peperangan itu, kesian orang kat Yaman, tuan-tuan. Dan orang kat Syria nak lakukan ibadah akikah, kami berterusan boleh lakukan. Di Mekah pun ada, di Sudan pun ada, alhamdulillah. Jadi terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan ni. Ingat travel, ingatlah travel. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, menghimpunkan kita dalam satu perjalanan yang menambah ketakwaan, perjalanan yang menambah iman, insya-Allah. Jadikan syiar kita, polisi perjalanan kita bukan setakat hiburan, tapi perjalanan penuh tafsiran Quran. Bukan setakat umrah, tapi penuh dengan tarbiyah, perjalanan penuh tarbiyah, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Panjang-panjangkanlah video ni, sharelah kepada seramai orang yang ada keliling kita. Moga-moga padanya ada kebaikan. Tadi doa telah pun saya anjurkan kepada tuan-tuan, andai kita pindah tempat, kita pindah kerja, kita tidur di mana-mana homestay, ya Ustaz Syafiq, teman isi di hospital, maka jangan lupa doa yang telah saya ijazahkan tadi dari kitab Azkarul Azkar, iaitu Nabi mengajar kita dan hadis riwayat Abu Daud. Ya ard rabbi wa rabbuki la a'udzubillahi minasyarrika, a'udzubillahi minasyarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibbu alayki. A'udzubika min asarin wa usud wa min hayati wal aqrab wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai bumi, engkau adalah hamba Allah dan aku juga hamba Allah. Aku berlindung kepada Allah dari segala keburukanmu, keburukan yang daripadamu, kejahatan yang dicipta atasmu, kejahatan yang berjalan di atasmu. Aku berlindung kepada Allah daripada segala serangan binatang buas dan orang yang tak dikenali, dari ular dan juga kalajengking, binatang-binatang yang tinggal di tempat, dan juga jin-jin yang tinggal di bumi, dan iblis serta keturunannya. Amalkan doa ini. Jadi kita mungkin terdedah kepada bahaya. Janganlah kita ditimpa satu perkara kita kaitkan, ni ada orang sihir kita lah, ada orang buat jahat pada kita lah. Doalah kepada Allah, mencari perlindungan daripada ini. Baik, setakat ni saja dulu. InsyaAllah pada malam esok kita akan masuk cerita Nabi Lut. Nabi Lut yang Allah gambarkan dalam ayat berikutnya, iaitu perbuatan keji, homoseks, LGBT yang telah berlaku ribuan tahun terdahulu, mengundang azab dan seksa yang Allah turunkan ke atas mereka. Ambil pengajaran atas peristiwa yang berlaku ni. Apakah kita umat Islam pedangi tindakan yang patut kita lakukan? Bagaimanakah mendidik keluarga dan juga keturunan kita agar jauh dari perbuatan yang keji dan menyimpang dan bejat ini? InsyaAllah kita akan huraikan dalam kuliah malam esok dengan izin Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa tuan-tuan, kenang kami dalam doa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.